Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma'arif rahimallahu ta'ala. Musa 31. Pengandu itu. Bismillah. Maka tiada hamba panjang akan sebut. Mana kami tak memanjangkan perbahasan di sini, kata Tuan Pengarang, pada dua musyahadah yang akhir ni. Ya, musyahadah boleh panggil zat wal sifat. Ya, musyahadah maknanya pandangan mata hati. Ayyudima itla'u ala Allah Ta'ala bi'ainil qalbi. Musa 25 ada ta'rif itu. Ta'rif musyahadah daripada Musa 25 bawah ada. Ayyudimal itla'u, bahawa mengekali akan melihat qalbi kita atas Allah Ta'ala dengan mata hati, bukan lihat mata kepala ya? Mata hati makna apa? Kesedaran, ingatan, fokus. Itu dia. Ini penting tuan ni. Ini dipanggil apa ni? Satu daripada yang terbesar, paling besar cara penyucian qalbi. Qalbi itu ulama sebut lebih kurang 800 penyakit dia tuan. Yang besar-besar tu banyak lah yang disebut dulu. Jadi nak suci dia apa? Inilah dia benda ni, musyahadah. Ya, contoh kita ambil sifat yang bawah kufur apa tuan? Takabbur. Kufur bawah di takabbur. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis jadi kafir dengan sebab kufur. Ya, Tuhan suruh sujud li Adam fasajadu ila iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Sujud pada Adam. Malaikat lain semua sujud. Sujud hormat, bukan sujud sembah. Sujud penyembahan pada Tuhan je. Menghormati sebab taat pada Tuhan, suruh sujud. Illa iblis lah, melainkan iblis tak nak. Abah dienggan. Kemudian wastakbara, dia rasa takabur. Keluar daripada kalam iblis, ana khairun min, aku lebih baik pada Adam. Habis. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau jadikan Adam daripada api, daripada tanah, aku daripada api. Dia perasan. Ya. Itu perasan. Mana ada nas kata api dengan tanah, api baik, mana ada. Kalau tengok sifat baik tanah. Tanah bila kita lambung dia turun ke bawah, jatuh. Api cucur dia naik ke atas, lambang takabur. Itu maknanya. Habis. Jadi sekarang bawah takabur, bawah kufur takabur. Sekarang nak pakai takabur, nak buang. Dia mesti pakai lawan sifat dia. Apa sifat dia? Tawadhu'. Jadi nak pakai sifat tawadhu' kena tarik. Apa tarik tawadhu'? At-tawadhu' al-haqiqi makana nasyi'an min syuhudi azamati rabbi. Tawaduk sebenarnya berlaku bila terbuka hati kita je memandang akan kebesaran keagungan dia. Kalau tak terbuka, tak terasa sentuhan kalbi, tak terasa kebesaran Tuhan, dia tak akan dapat sifat tawaduk. Ya, dia tak terpandang lagi, tak syuhud musyahadah. Kalau tak terbuka je habis. Saya selalu buat misal, kalau kita tengah mengajar ni kan, tiba-tiba dengar satu suara beri salam, Assalamualaikum, kita Waalaikumsalam, tengok, tuan guru kita, boleh baca kitab lagi? Sajalah, wallahualam tu. Apa, nampak yang lebih besar. Begitu nampak kalbi yang lebih besar, dia, kita akan tunduk. Selagi kalbi tak perasan kebesaran Tuhan, dia rasa dia hebat, dia handal, dia hebat, artinya jadi rosak. Ya, jadi pandang tu ada di mana? Kasatu zik. Bila banyak dia zikir saja, Tuhan akan buka kalbi dia. Bila dia terasa kelazatan dengan Tuhan, Masya Allah, dia tak ada lagi sangkut dengan makhluk kalbi dia. Jasad beri kat makhluk tak apa, dalam jangan, dalam dengan dia je. Ketika itu barulah hati akan bersih. Ya, pamadamal abdu lam yushahid awsaf rabbi al-azimah la yumkinu an yakhruja min awsafin nafsi al-laimah khurujan kulliyan. Tu kaedah besar. Selama mana hamba kalbi dia tidak dibukakan oleh Ta'ala menghadap tepat kepada Tuhan, tidak mungkin dia boleh keluar daripada sifat-sifat nafsu yang keji. Tak boleh keluar. Khurujan kullian secara total tak ada. Contohnya tadilah. Ya, takabur tu ada kat dia. Bila dia terasa kebesaran Tuhan, tu dia down. Tapi kalau tak terasa kebesaran Tuhan, dia tak perasan. Di keperasanan dipanggil syu'ur. Bos dalam pejabat, dia datang awal. Kan, kita tak tahu. Dia duduk perhati, orang yang bawah ni bergurau, orang main kerja, tiba-tiba dia terpandang, bos kata, dia terpandang, dia berubah tak? Berubah kan, daripada hak terus senyap. Kes pandang. Begitu kalbi, selagi tak dapat pandang Tuhan, dia boleh dia terpandang, Tuhan sentap je, habis, berubah. Sentapan terpanggil injizab. Ya, sebab tu kita tengok tukang sihir Fir'aun, bila ada injizab, dia terpandang Tuhan sentap kalbi dia, habis Fir'aun boleh tolak habis dah. Kan?
Firaun nak downkan Nabi Musa, dia cari tukang sihir yang kau-kaunya, bukan yang tepi jalan itu, dan dia buat pertembungan perlawanan ni pagi waktu yaumul atilah, waktu cuti. Mana biar orang ramai nak saksikan, memang dia nak pukul habis ni. Ya. Tukang sihir Firaun pula dah demand, dia nak pangkat apa-apa semua dah siap. Memang dia nak pukul habis, dia kata. Ya. Bila dia berlaku, dia Tuhan tunjukkan mukjizat besar dia, tongkat Nabi Musa pum menjelma je ular dan sadut habis ular Firaun. Firaun bertukang sihir tadi tu taruh 360 darjah dia pusing, dan amantu billah rabbi Musa wa Harun. Ya, pedang depan Firaun jauh tak kena Firaun dan dia kerat di kepala kan. Ya, orang Melayu kan jahat, orang panggil apa? Kau macam peraun ni. Yang sebut Firaun pelat peraun ni. Ya, dia tajalikan kebesaran Allah Taala, tajali buka kebesaran dia ya kepada hati tukang sihir Firaun yang belum masuk Islam tu. Dia nampak kebesaran tu, habis terus. Taruh keluar mulut dia, amantu billah. Tak ada Firaun habis dah. Pum. Ya, lalu Firaun kata, kau beriman qabla azan tu. Kalau aku tak minta izin, kalau aku tak tiang wala usalliban, aku cencang kau, dia kata. Cencanglah dia. Habis. Pagi dia beriman, petang syahid tu kan. Dahsyat. Sebab apa tu? Tu tarikan. Tuhan tarik daripada injizabul qalbi, tertariknya hati ke Tuhan. Pam. Tu. Lepas tu kita minta. Dalam sembahyang tuan-tuan nak minta apa? Minta satu tak apa. Sepanjang sembahyang tu sampai salam, tuan-tuan, ya Allah, tariklah hatiku menghadap tepat kepada Engkau. Tu kalau tuan-tuan dapat, tuan-tuan, tu nikmat paling besar. Hati kita dapat menghadap tepat, terasa betul kebesaran dia. Nikmat sungguh, tuan. Itu tak nak dibayangkan. Walaupun jasad kita bersama makhluk, kalbi dia sentiasa dengan Tuhan. Itu proses dah dia lah ya. Atau dia antara minta Tuhan tarik. Tengok tuan-tuan, tukang sihir Firaun bukan Islam lagi tu. Dia dapat tarik je, terus dia mengaku beriman pula depan Firaun, dia beriman. Ya, dahsyat. Itu penting maknanya. Ada apa? Tu terbuka. Pum, Tuhan mukasyafah kan. Dia panggil mukasyafah atau musyahadah qalbi dia. Habis tu. Dan dikenaki dengan musyahadah yang pertama itu ialah musyahadah kepada segala perbuatan. Dia panggil tauhidul af'al. Ya, semua kita dah tahu kan perbuatan Allah Ta'ala, tahu kan. Sekarang kita nak proses buka, sampai tu buka hijab biar dia rasa. Tahu dah tahu. Sebab bila pengetahuan dia membina pegangan. Kita maju seluruhan dengan sifat 20 tu sifat Tuhan, nak membina pegangan dipanggil akidah. Tapi takkan kita pegang satu benda, kita pegang je, kita nak makan, nak rasa kan. Dia pegang aiskrim, dia pegang burger, dia pegang. Antai tak makan tak? Saya nak pegang ni. Dia macam pun. Ya, dah pegang, kena makan, baru dapat rasa. Begitulah kita dengan Allah Ta'ala. Kita membina akidah, pegangan, yakin semua dia, hakikat dia. Sekarang nak rasa. Bila nak rasa kalbi kita dengan ya kudratillah wa iratillah, kena padamkan. Ya, mana matikan pandangan kudrat makhluk dalam memandang kudrat Allah Ta'ala. Matikan ilmu makhluk dalam memandang ilmu Tuhan. Matikan sifat makhluk dalam memandang sifat al-awsaf Tuhan. Dan last kali matikan kewujudan makhluk dalam memandang kewujudan dia. Dia wujud yang hakiki yang gitu. Ya, itu cara proses dalam Tuan ni. Ini semua proses dalam ni. Luar kita ni tak layak nak tangkap makrifat. Yang dalam tu ruh, hakikat kita sebenarnya. Yang tu maknanya kita nak proses supaya dia bersih, dan bila dia bersih, dia akan diangkat martabat dia dan diberikan dia duduk taraf yang tinggi dia panggil. Iaitu dipanggil dapat jannatul muajjalah, syurga yang disegerakan, yang disebut dalam suratul Rahman, wa liman khafa maqam rabbih jannatan. Diberikan, disediakan bagi orang yang gerun akan makam kebesaran Tuhan dia, 2 syurga, di akhirat satu, di dunia satu. Maka naklah tuan hamba istighal. Tengok tu. Ya, tuan hamba istighal. Apa istighal? Pada mula-mula dengan musyahadah yang pertama. Banyakkan latih memandang af'al Tuhan. Ya. Kita zikir la ilaha illallah dengan mana la fa'il illallah. Tiada yang membuat melainkan dia. Latih benda tu, pandang istighal. Dia kaedah dia lepas istighal, dia akan pergi yang kedua, dia panggil apa? Lazzatuz zik. Kita banyak zikir kan, Tuhan akan bagi kita kelazatan dan seronok. Bila seronok tu ada, dia pergi satu lagi, asyik. Ya, fa iza asyiktuhu asyiktani. Fa iza asyiktani fasyiktuhu. Bila dia asyik aku asyik pada Tuhan. 3. Kemudian baru dia pergi kepada asyik, dia pergi raf'al hijab. Ya, rafa'tul hijab, aku angkat kalbi dia punya hijab. Bila hijab, ya sirtu mu'aliman, ketika aku ajar dia sendiri. Itu dia panggil ilmu laduni. Ilmu ada 2. Satu iktisabi. Iktisabi kita cari berguru apa semua. Satu lagi terus direct Tuhan beri. Dengan syarat pancaran dia punya apa, kalbi dia bersih.
sap tuan tembak aja dengan nur dia terbuka dan ketika itu baru dirasakan nikmat sebenar-benar bila terbuka dengan Tuhan. Wa itmamun naim bin nazar ila wajhil karim, nikmat paling besar bila terbuka hamba dengan Tuhannya. Ya, sebab carilah jalan dan senang cerita tuan-tuan cari jalan tariqah yang muktabarah. Ya, tariqah muktabarah tu jalan dia tuan. Sebab dia punya jalan amalan sanad zikir nur sampai kepada Rasulullah SAW sanad. Ya. Sebab tu makna kalau hadis dia ada sanad, amalan pun ada dua. Badal zikir dia ada zikir khusus, ya, dipanggil zikrul darajah. Satu ada zikir maknanya sekadar dapat pahala, itu zikir hasanah. Ada pun zikir yang kita ambil khusus, dia ada proses, ya, proses penyucian dalaman, warik-warik dan sampai dan sebagainya, ya. Itu di antara carilah. Batu Imam Ghazali sebut dalam Ihya, talabu syekh wajibun ala kulli murid walau kana min akabir ulama. Menuntut akan syekh mursyid menjadi kemestian kalau seorang itu nak sampai ke Tuhan, ya, sampai apa ni? Tu makrifat yang sebenar. Dia makrifat sebenar. Habis ada makrifat tak sebenar lah. Bukan maksud tak sebenar mana peringkat ni. Sebab dia ada kategori. Ada dia punya iman ilmu yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin, ada kamalul yakin. Dia tak sama tu, ya. Kalau bos dalam pejabat ni, kalau tanya kenal bos, kenal? Berapa kenal? Saya sekampung dia. Kenal. Seorang lagi tanya, bos ni kenal? Kenal, dia jiran sebelah rumah saya. Sama tak? Sama. Tanya pula, saya nak tanya kenal anak dia. Saya dalam rumah dia, anak dia. Oh, mana lagi dekat? Kau tanya seorang lagi, saya isteri dia, tunggu dalam bilik. Mana apa? Kenal tapi tak sah. Ada yang kenal lagi dekat, ada lagi dekat. Bila lagi dekat, sentuh-sentuhlah perasaan dia ataupun rasa gaya dia lain. Bila kenal lebih dekat, maka dia rasa lain. Sebab tu pendekatan kita dengan Allah Ta'ala bina yang terdekat. Makamul qurbi dia panggil, makam kehampiran qalbi dengan Allah Ta'ala. Itu proses dia mencarilah pimpinan supaya apa? Dia dapat membawa kita kepada makrifat yang sebenar kepada Allah Ta'ala, ya. Dan satu lagi tambih atau peringatan, dan jika tiada dapat bagi tuan hamba hendak istighal memberikan tumpuan akan pekerjaan musyahadah ini, maka hendaklah bersungguh-sungguh tuan hamba, ya, terhadap dengan i'tikad dan wahdaniyatullah pada tiga perkara tadi. Berhadap kepada apa? Kalbi kita wahdah, ya, wahdatullah makna keesaan Allah dalam tiga perkara, ya, ialah af'al, asma' dan zat, ya. Maknanya kita tumpukan wahdah. Sebab wahdah ni makna tunggal. Sebab tu ilmu tauhid yang besar tentang ni, di antara dia menunggalkan, ya, sebab dia ada makna ketuhanan. Bila sebut Tuhan apa makna? Dua makna dia. Terkaya dari yang lain bajak pada dia. Itulah Tuhan. Yang dikata Tuhan, dua sifat kena ada. Kalau tak ada, itu bukan Tuhan. Dan tidak ada melainkan dia je. Apa dia? Istighna ila angkul lima siwah, terkaya dari yang lain. Mana bila sebut Tuhan, dia tidak memerlu pada yang lain, dia tak terikat dengan sesiapa. Satu. Yang kedua, sebaliknya pula, yang lain iftikaru kulli ma ada ilai, yang lain semua terikat dengan dia. Itulah Tuhan, ya. Dengan sendiri terbatal apa dakwaan manusia yang mengambil batu, kayu dibuat Tuhan. Sebab apa? Itu dia berhajat kat kita, kita pula buat dia. Kita dengan dia, kita lebih mulia, kita ada nyawa, ada akal. Itu benda jamat, beku, ya, itu maknanya. Tuhan mesti dia tidak terikat dengan siapa, sebalik yang lain terikat dengan dia. Sini kita pakai makna ni, tauhid. Dan bila semua benda bertumpu pada satu benda, mesti benda tu apa? Ahad, ditunggal. Pasar raya ada satu, semua tumpu itu. Tapi kalau ada tiga dia, biarlah bau sana sebau sini, tak boleh. Itu mesti tunggal. Sebab makna tunggal wahdatul, itu makna sangat besar dalam pengenalan ilmu makrifat atau tauhid ni. Jadi kita pandang satu, kita tumpukan perbuatan hakikat daripada dia, ya, gerak semua daripada dia, ya, sifat punya buat semua hakikat daripada dia, ya. Kita matikan semua tu, baru dia akan terbuka. Mutu qabla an tamutu, matikan diri kamu sebelum kamu mati. Bukan mati hisin dah, ni mati hisin, ni mati jasad, ni mati maknawi, ya, mati pada makna dia panggil, ya. Mana kita matikan pandangan kalbi kita pada makhluk, kita hidupkan pandangan dia pada Tuhan, ya. Itu dia akan ternampak, dia akan terbuka. Itu buka satu-satu atau disyarat dengan fana. As-sairu fillahi la yakun illa ba'dal fana. Berjalan rohani kita nak makrifat yang sebenar ke Tuhan, dia tak akan berlaku melainkan penghapusan tu. Terlenyapkan perasaan dengan makhluk, tam dia akan buka, ya. Bagi Imam Ghazali kata, wahai makhluk, wahai insan, aku beri engkau sangkar raku saja.
Adapun dalam kita bagi. Rohani kita dia ni layak untuk makrifat. Kalau kita bagi dengan makhluk uji kan. Ya, kita masuk ke dia kotor. Makhluk ni kita bagi jasad luar je. Kita nak muasyarah, bekerja, bertolong, bermasyarakat semua luar je. Di dalam tu itulah pakaian rasul-rasul, nabi-nabi, para aulia, para sahabat tu. Mana ajsaduhum ma'al khalq wa qulubuhum ma'allah. Jasad mereka bersama makhluk tapi hati dia dengan Allah Taala, ya. Sebab yang mahal tu hati lah ni. Sebab kita kalau nak ambil orang, ambil apa mungkin? Kena ambil orang tak kata kena pandai ambil kaki dia. Kalau kaki kau dah penyepak ni yang tu. Kena pandai ambil hati. Hati tu benda mahal. Dia raja. Dia kata pergi, kita pergi. Dia kata malas, kita mundur. Sebab tu kalau kita tetap dia kenal dengan Tuhan, insya-Allah bagai pembukaan akan dibuka, ya. Habis tu. Summa qalu wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina wa lana Muhammadin ala alihi wa sahbihi Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ya Rabb.